Okey, kepada yang baru masuk, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, cikgu nak awak sediakan bukan satulah, memang sediakan buku teks ASK Form 3, okey, supaya kita boleh membuat amali sebentar lagi. Okey, siapa yang baru masuk dalam kelas, okey, tolong sediakan buku teks ASK tingkatan 3, okey, supaya kita boleh buat pengkalan data atau amali pengkalan data sebentar lagi. Okey, kepada yang baru masuk, tolong sediakan buku teks, okey, buku teks ASK untuk kita buat amali sebentar lagi. Okey, buku teks ASK Form 3. Okey, tolong sediakan buku teks ASK Form 3 untuk memudahkan kita untuk membuat amali sebentar lagi. Okey, kepada yang baru masuk, tolong sediakan buku teks. Okey, sekejap lagi kita akan buat amali untuk pangkalan data. Okey, sekarang pukul 8.05. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, kita akan mulakan dengan bacaan doa. Okey, hari ini kita akan buat satu penggalan data. Okey, maybe hari ini kita akan buat jadual dahulu. Okey, sebelum kita bina pangkalan data, okey, ada beberapa lah yang perlu awak tahu mengenai pangkalan data. Okey, kat sini pun dia dah nyatakan bila cikgu nak buat slide pun dia tak ni lah tak proper sebab lepas ni kita terus nak buat amali. Okey, sebelum ni cikgu memang buat slow-slow supaya kita akan buat secara bersemuka, tapi kalau tengok pada bilangan jangkitan COVID di Malaysia ni belum tentu lagi awak akan naik sekolah lah pada tahun ni. Kalau jumpa pun maybe dalam sebulan macam tu hujung-hujung Okey, so mari kita lihat apakah objek-objek yang akan ada dalam pengkalan data bila kita menggunakan aplikasi atau perisian Microsoft Access. Okey, sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, cikgu nak tanyalah, adakah yang tak guna komputer hari ini? Kalau ada tolong raise hand. Okey, yang okey, kalau ada kalau tak ada guna kalau ada komputer, okey, awak boleh raise hand. Kalau yang tak ada komputer tu awak diamlah sebab nanti nampak sangat minoriti tu kan. Sebab
untuk Microsoft Access kita tak ada dalam aplikasi dalam telefon. Ya, Sofia ada laptop bagus. Okey. Ucup memang bagus sebab dia kerja khusus pun dah nak siap dah ni. Okey, kalau Ucup yang handsome tu boleh siap, takkan awak yang comel-comel tu tak siap lagi. Okey. So, kita lihat dekat sini. Okey, objek-objek yang akan kita jumpa selepas ini. Yang pertama adalah jadual. Awak tengok kat sini ada jadual jadual ataupun table. Kalau perasan sebelum ni kita ada tunjukkan gambar jadual tu, di mana bila kita nampak jadual kita boleh recognize, boleh indicate which one is entity, which one is attribute. Okey, kita akan bina tu dahulu. Okey, di mana kat sini dia kata satu entiti diwakili oleh satu jadual. Tadi pun awak dah nampak kan? Setiap entiti dia ada jadual dia sendiri dan dia akan listkan dia punya attribute. Okey. Okey, biasanya attribute tu kita akan bubuh dalam bentuk jadual lah. Okey, kepala jadual tu. Dalam tu kita ada rekod. Okey, ianya akan menyimpan data mengikut baris. Setiap baris dipanggil rekod. Kalau kita tengok dekat contoh jadual yang telah kita jumpa sebelum ni adalah macam ni. Okey, atas ni kita panggil ini adalah table ataupun jadual untuk murid. Maknanya satu entiti. Tak bolehlah ada dua kat situ. Okey, murid dan juga buku tak boleh. Dia mesti satu entiti, satu jadual. Okey, kalau tengok yang dekat sini, ID murid, nama Jantina. Okey, itu adalah kepala bagi jadual di mana ianya adalah atribut bagi entiti tersebut. Okey, seterusnya kita akan lihat yang bahagian-bahagian dalam ni, kita panggil dia rekod. Okey, ini yang kita akan bina sekejap lagi. Okey, tapi mesti ada buku teks lah. Ada buku teks, ada laptop. Yang tak ada laptop awak boleh tengok sahajalah. Sebab kalau kita buat dekat kelas pun memang kita ambil masa lah. Memang kita takkanlah cikgu nak tunjuk satu-satu kan. Biasanya kita akan minta murid untuk follow the instruction and then we guide you lah untuk buat pengkalan data ni. Okay. Itu adalah contoh jadual dalam pengkalan data yang akan kita buat sebentar lagi. Okey, seterusnya kita akan jumpa pertanyaan ataupun query. Pertanyaan dan query ni kita akan buat selepas kita buat table ataupun jadual. Okey? Di mana kat sini kita akan request lah, kita nak minta apa yang nak kita nampak, apa yang nak dipaparkan, apa yang nak kita cetak. Sebab kalau banyak-banyak attribute bagi satu entiti tu, kita tak akan cetak semua. Contohnya benda-benda yang tak perlu kita takkan cetak. So kita akan pilih beberapa mengikut ketetapan query yang kita akan tetapkan sebentar lagi. Okey? Tapi bukan sebentar lagi lah sebab hari ni rasa tak sempat kita nak buat query. Sebab banyak. Kat sini pun nanti akan awak jumpa error bagai. Okey, seterusnya kita akan buat borang. Borang tu adalah satu borang di mana dia ni merupakan pengantara muka antara pengguna dan juga komputer. Okey, kat sini sebenarnya borang ni sebenarnya bila kita diberi borang, contohnya borang biodata murid apa semua, kita akan isikan dia punya data-data tu dalam borang. So daripada borang tu baru kita extract dia masuk ke dalam pengkalan data. Baru kita boleh buat satu pengkalan data. Okay, so borang tu dia akan memudahkan kemasukan data, dia akan memaparkan data daripada satu atau lebih daripada satu jadual dalam bentuk selain daripada baris dan lajur. Daripada jadual tu, daripada borang tu juga kita akan distribute lah mengikut entiti yang berkenaan. Okay, borang juga dia akan memaparkan data daripada pertanyaan, mengubah data yang dipapar melalui satu borang. Maknanya kalau kita nak buat apa-apa record kita akan guna data menggunakan borang sahaja.
Sekira borang satu medium lah, pengantar muka antara manusia dan juga pengkalan data. Okey, kemudiannya kat sini kita mengubah, melihat atau memasukkan data, itu memang the function of form. Okey, mari kita lihat yang seterusnya adalah laporan ataupun report. Okey, biasanya laporan ni at the end lah. Bila kita dah siap semua, kita dah buat query apa semua borang kita dah baiki data apa semua, kita akan buat laporan ataupun report berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat lah, query-query yang kita buat. Okey, biasanya report ni kita gunakan untuk untuk kita analisis data dengan lebih terperinci. So dia macam tengoklah berapa orang perempuan dalam sekolah SMK Sungai Pusu, berapa orang yang obesiti contohnya, berapa orang yang duduk asrama, berapa orang yang mempunyai keputusan PBD PP6. So kat situ dia akan rumuskan daripada pengkalan data yang telah kita bina sebelum itu. Okey, ini adalah perkara-perkara yang akan kita jumpa dalam pengkalan data. Okey, setakat ni okey ke tak? Hari ni cikgu semangat sikit lah sebab hari ni adalah hari terakhir untuk minggu ni dalam PDPR. Okey, ada apa-apa persoalan boleh raise hand and then kita akan bukalah pertanyaan. Okey. Okey ke? Ke cikgu show sendiri ni ke aku mute? Suara. Apa dia? Ada tak ni? Siapa ada apa-apa pertanyaan? Okey ke ni? Dengar tak? Adila Husna? Adila Husna 3 Razi. Dengar ke tidak? Dengar. Lama tak dengar suara Adila ni yang pakai cermin mata, bulat-bulat. Cikgu masih ingat lagi awak don't worry. Okey, macam mana kita nak buat satu pengkalan data? Yang ni kita akan buat satu pengkalan data bagi SMK Sinar Gemilang. Contohnya macam itulah betul tak? Kita nak buat yang itu. Kita nak buat satu pengkalan data bagi sekolah SMK Sinar Gemilang. Okey, mana kita akan tengok analisis keputusan peperiksaan murid-murid tersebut. Okey, so biasanya kita akan analisa keputusan dari secara manual. Okey, secara manual cikgu akan tengok kertas macam biasalah. Kan sebelum kita dah belajar macam mana pengkalan data menggunakan file dan juga pengkalan data menggunakan komputer. Okey, sebelum ni kita pakai filing, pakai filing untuk semak, untuk buat analisis markah peperiksaan. Tapi dengan adanya teknologi kita guna pengkalan data elektronik untuk merekodkan dan juga buat pengkalan data bagi markah peperiksaan. Okey, macam ini kita pakai komputer. Tapi sekarang dah ada SAPS. Tapi SAPS pun ada pun tak guna sebab kita tak ada peperiksaan lagi kan. Dia belum lagi digunakan. InsyaAllah next year kita punya negara lagi bagus, lagi sihat, kita akan bersemuka lah. Mana tahu next year awak jumpa cikgu juga. Okey. Tapi yang kalau yang bijak-bijak tu macam Adam tu tak jumpa cikgu lah kot. Okey. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, dia punya sistem biasa kita panggil macam sistem analisa peperiksaan, SAPS. Sistem analisa peperiksaan sekolah. Kalau kat sini dipendekkan pula untuk sekolah SMK Sinar Gemilang ni, dia kata dia nak hasilkan sistem maklumat peperiksaan. So dia ringkaskan jadi SISMAP. Nampak macam glamour lah sikit kan. Kalau panjang-panjang macam tu dia akan jadi macam panjang-panjang ni kan. SISMAP dia pop terus. Tahu apa kan SISMAP, sekolah tu tahu dia adalah sistem maklumat peperiksaan. Macam SAPS, awak tahu SAPS apa? Pop bila kita sebut je SAPS awak dah bayangkan, alamak mesti mak aku bising ni kan, maka aku teruk. Tapi untuk don't worry, kita akan bagi markah tu at the end of the
Ya, okey, kita akan listkan awak punya markah. Okey. Siapa yang dah buat kerja khusus tu, okey, cikgu tengok ada berapa orang yang PM cikgu tanya masalah apa semua kan. Awak buat kerja khusus tu awak dapat 2 TP6. Okey. TP6 ni cikgu tak boleh bagi kalau awak tak hantar. Sebab TP6 dia mesti ada evidence. Kalau evidence tu tak ada, awak tak boleh dapat TP6 lah. Okey, kat sini cikgu dah nampak berapalah kita petik lah nama, kita bagi out sikit kan hari-hari Jumaat ni. Contohnya Abang Ucup tadi kita cakap dia nak hantar dah at the end of the class. Okey, kemudiannya kita ada Afaf, kita ada Alia Sufia. Okey, macam si siapa Alif pun dia baiki balik supaya mengikut kehendak iaitu menggunakan struktur kawalan pilihan. Okey, ada lagi beberapa orang yang dah mula-mula dah buat dah. Okey, actually kita ada lagi masa sebulan sebelum awak buat untuk awak submit lah. Okey, biasanya yang awal-awal ni cikgu takkan detail sangat lah berbanding yang hujung-hujung tu. Okey, yang hantar hujung-hujung. Bayangkan Ucup boleh buat, takkan awak tak boleh buat Okey, macam mana kita nak tengok langkah-langkah untuk membuat satu sistem pengkalan data. Okey, kita lihat kat sini. Langkah pertama kita akan tentukan tujuan. Tujuan apa kita nak bina pengkalan data ni? Kita kena ada tujuan lah. Tujuan apa kau datang kelas pagi-pagi ni? Untuk menimba ilmu. Dia mesti ada satu objektif. Okey, kalau ASK macam tu, cikgu, RBT macam mana? RBT pun ada. Dia kena buat satu produk and then dia akan buat, faham tak? Dia kena buat laporan, report. Tapi sebelum dia buat sesuatu produk atau satu projek tu, dia mesti tetapkan dia punya objektif. Itu penting objektif. Okay? Kalau awak tak buat objektif, tak ada objektif, so apa awak nak buat? So benda tu jadi macam tak ada makna lah, tak ada objektif. Macam tu. Macam nak buat apa buat kalau tak ada objektif? Kita mesti tetapkan satu objektif. Okay, apa-apa, bukan sahaja pengkalan data, even though kita punya aktiviti seharian, okay, kita kena tetapkan objektif kita. Okay, kita tengok kat sini untuk menghasilkan analisis keputusan peperiksaan markah dengan cepat. Itu adalah objektif utama bagi kita wujudkan pengkalan data bagi sekolah SMK Seri Gemilang ini. Okay. Supaya senanglah cikgu-cikgu nak rekodkan keputusan markah dan insya-Allah markah awak tidak akan jadi tak ada kesilapan ataupun ralat. Okay, dengan adanya sistem ini. Kemudiannya untuk langkah kedua kita akan menentukan entiti yang diperlukan oleh SISMAP. SISMAP ni apa? Aku jangan duk tanya banyak-banyak. SISMAP tu cikgu dah cakap dah, dia adalah ringkasan nama bagi sistem ini. Di mana sistem ini adalah sistem maklumat peperiksaan. Okay, sebelum tu cikgu nak tengok takut ada orang PM, cikgu saya nak masuk tak boleh. Macam tu, okay. Okay, kita teruskan dengan langkah kedua ni. Okay, di mana kalau kita lihat dekat sini, kita ada dua entiti yang terlibat untuk kita punya pengkalan data. Okey, kalau awak lihat dekat sini kita ada dua. Yang pertama adalah entiti murid. Of course lah sebab sistem maklumat peperiksaan. So markah tu markah siapa kan? So dia adalah entiti murid. Okey, markah murid. So perlunya ada entiti murid. Okey, dan seterusnya kita kena tahu juga entiti markah. Kau jangan sebut pula cikgu saya nak buat entiti makcik kantin. Makcik kantin tak terlibat dengan sistem maklumat peperiksaan ini. Okey, kalau boleh kita akan listkan entiti yang memang betul-betul macam main karakter bagi sistem pengkalan data ini. Okey. Kita lihat kat sini memang ada dua je entiti. Bila kita dah ada entiti, kita kena tetapkan pula dia punya atribut. Okey, itu yang berlaku pada langkah yang ketiga.
Okey, lepas kita dah tentukan entiti, kita kena tentukan atribut bagi entiti tersebut. Lagi mudahlah sebab kita ada 2 entiti saja. Kita just listkan atau senaraikan atribut bagi entiti murid dan juga atribut bagi entiti markah. Okey, lihat dekat sini. Okey, dia dah tentukan apakah atribut-atribut dia. Okey, kalau untuk murid, mesti ada ID murid. Kemudiannya dia ada nama murid, dia ada jantina, okey, kaum, okey, kita ada nama kelas dan juga nama guru kelas. Okey, itu adalah atribut bagi entiti murid. Okey, seterusnya untuk atribut bagi entiti markah, okey, kita ada ID markah, kita ada ID murid, kita ada BM, BI, Sains, Mat ni apa ni? Ini adalah subjek yang murid tu ambil lah. Itu adalah atribut bagi entiti markah. Okey, macam mana kita nak tentukan ni? Hari tu kita dah belajar, okey, gambar rajah atribut dan juga entiti. Okey, kalau ingat hari tu, dia mesti untuk melukis gambar rajah hubungan antara atribut dan juga entiti, kita ada menggunakan simbol-simbol standard. Simbol-simbol standard bagi entiti dan juga simbol-simbol standard bagi atribut. Okey, so kat sini cikgu nak pick up lah. Ingat lagi tak apa yang kita belajar sebelum ni? Okey, kita belajar sebelum ni sebenarnya dia ada related dengan apa yang kita akan belajar akan datang. Okey, mari kita lihat. Okey, kat sini kita ada nama kita minta Sabullah. Sabullah dia ada tak Sabullah? Ke Sabullah tengah makan? Okey. Sabullah ingat lagi tak kita punya simbol standard bagi entiti? Diamond. Diamond? Bukan. Itu dah masuk gambar rajah apa tu? Hubungan keadinalan. Itu ERD. Apakah simbol standard gambar rajah hubungan antara entiti dan segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Bagus. Okey. Macam mana pula entiti? Tadi lelaki kan, kita nak panggil lah pula murid-murid perempuan ni. Tadi Akil, tadi dia PM cikgu. Cikgu, saya tak masuk lagi kelas. Okey. Akil, nyatakan simbol standard bagi entiti. Entiti ke atribut. Sebab Akiranya hari-hari kot datang kelas cikgu. Maaf cikgu, saya tak tahu. Maaf cikgu tak. Bila dia cakap lembut-lembut macam tu cikgu pun berkat hari Jumaat ni cikgu pun lembut hati juga. Okey, siapa yang ingat lagi? Okey, siapa yang ingat? Muncul. Siapa tu? Syahidatu Mawadah. Okey, thank you Mawadah. Dia bentuk pucuk. So macam mana? Kita akan tengok balik kat belakang. Ini yang tadi diamond tu diamond ni bukan. Itu untuk gambar ERD. Tapi nasib baik Sabrullah dah baiki. Okey, kita lihat yang inilah. Sebab mesti awak mula kita tak berapa clear kan. Apa dia ni kan? Kenapa perlu ada gambar rajah ni? Sebenarnya kat sini kita akan menetapkan atribut bagi entiti. Ini dia punya simbol-simbol. Simbol-simbolnya memang sangat standard. Okey, untuk atribut kita guna simbol bujur, okey, dan juga untuk entiti kita guna simbol segi 4 tepat. Okey, so hari ni sebelum ni Akira tak clear, so hari ni Akira lebih clear. Bukan Akira saja, semua orang lebih clear mengenai simbol-simbol ataupun perkara-perkara penting dalam pangkalan data. Okey? Sebab tu kita buat sebelum ni. Cikgu memang buat slowly supaya awak betul-betul clear. Okay. Kita lihat dekat sini. Langkah keempat, kita akan menentukan hubungan dan keadinalan yang diperlukan dalam sistem SISMAP ni. Sistem bila dia kata hubungan dan keadinalan, yang gambar rajah yang ada diamond tu. Diamond tu sebenarnya kita kena bubuh
kata kerja. Contohnya macam itu kan, seorang pengetua hanya boleh mengurus sebuah sekolah. Macam tu. So satu kepada satu, sebab seorang pengetua hanya boleh mengurus sebuah sekolah. Itu yang kita pelajari sebelum ini. Okey. Sebenarnya dia related apa yang kita akan buat sebentar lagi. Okey. Dia mestilah tengok hubungan antara murid dan juga markah. Apa hubungan antara murid dan markah? Sebenarnya kita kena buat satu kita panggil gambar rajah ERD. Hubungan kekeadilan yang macam ni yang sebelum ni kita belajar. Sebelum cuti hari tu. Tadi kita ada entiti murid dan juga markah kat sini. Tengah-tengah dia apa? Macam tu. Okey. Kita lihat kat sini. Kita buat sikit lah. Okey. Supaya betul-betul clear Macam tadi sebab attribute dia dah buat, so kita nak tengok hubungan kekeadilan antara dua entiti ini. Kita bagi berfikir sikit untuk pagi ini. Okay. Cikgu punya pen. So rugi tau, awak datang kelas, bazir masa 1 jam setengah. Okay. Tapi you got nothing. Sekurang-kurangnya awak dapat something lah Okay. So kita ada dua entiti, kita nak buat lukis gambar rajah ni kekeadilan. Ini kita akan tentukan apakah jenis kekeadilan dia. Okay, 1 kepada 1 ataupun 1 kepada banyak. Okay, so kat sini kalau ikutkan kita ada entiti, entiti murid. So dia mesti dia macam ni. Okey. So kat sini kita ada satu lagi entiti markah. Okey, ini berkaitan dengan sistem kita. Sistem permarkahan bagi seorang murid. Okey, cikgu nak tanya. Tengah-tengah ni kan ada satu, apa tu namanya? Diamond kan? Diamond ni kita mesti bubuh kata kerja yang bersesuaian. Kalau kita tengok tadi, seorang guru berapa? Seorang pengetua, seorang guru boleh mengurus satu kelas sahaja. Sekarang ni boleh je sebab satu kelas, satu guru kelas boleh menjadi seorang je. Jadi seorang guru hanya boleh menjadi guru kelas bagi satu kelas sahaja. Jarang kita tengok ada satu cikgu ni dia ada conduct 2 kelas. Tapi kat sini dia melibatkan markah. Markah. Murid dengan juga markah. So kat sini agak-agak awak apakah kata kerja yang sesuai yang sepatutnya kita letakkan pada bahagian atau kita panggil bentuk rhombus ini. Boleh tak fikir sikit? Kita nak tengok hubungan dia, hubungan murid dengan markah ni. Apakah hubungan dia? Jangan cakap hubungan terlarang. Okay, cikgu nak hubungan dia. Apakah yang sesuai yang patut kita letakkan di bahagian bentuk rhombus itu. Apa hubungan dia kat situ? ERD. Okey, ini adalah satu kita panggil ERD ataupun Entity Relation Diagram.
Kalau lihat kat sini, okey. Apakah kata kerja yang sesuai untuk hubungan ini? Kalau kita tengok sikit kat sini, mengurus, mendaftar. Satu murid apa ni? Markah. Seorang murid, apa yang sesuai kat sini? Ifah ada tak Ifah? Masa di Ifah Ada cikgu. Ifah, apa agak-agak yang sesuai dekat sini? Mendapat. Boleh ke? Mendapat kata kerja ke? Mendapat. Dapat. Alamak, aku nak kena ajar BM pula Okey, bolehlah. Okey, di mana mendapat atau mempunyai. Mempunyai beberapa banyak markah. Kalau awak tengok tadi entiti murid, awak tengok kalau bahagian atribut untuk markah apa tidak akan listan. Sains, sejarah apa semua. Kat sini mempunyai dapat lebih ramai, mempunyai banyak markah. So agak-agak awak kat sini, cikgu dah lukis dah ni. Tapi dia tak lengkap sebab dia tak ada dia punya kekeadinalan dia tu. Berapa? Murid berapa? Markah berapa? 1 kepada 1 ke atau 1 kepada banyak? Okey? Kat sini cikgu nak tanyalah. Tadi kelas Razi dah ada, kelas Farobi dah ada. Cikgu nak tanya kelas Bestari lah. Aida Amira ni rasa macam kelas Bestari. Betul ke? Aida Amira. Ni Balki Sofia. Apakah hubungan kekeadilan antara murid dan juga markah? 1 kepada 1 ke 1 kepada banyak? Sebab kita belajar memang ada 2 saja. 1 kepada 1 ataupun 1 kepada banyak. One to many. Which one is the? Apa? One to many. One to many. So kita akan bubuh macam ni lah. 1. Betul lah tu. Seorang murid mempunyai banyak markah. Itu sebenarnya related lah apa yang kita belajar sebelum ni. Okay? Thank you Sofia. Mari kita lihat yang seterusnya. Setelah kita lihat dia punya hubungan kekeadilan. Okay? Kita akan menghasilkan. Barulah kita akan buat pengkalan data. Okey, yang pertama kita akan bina jadual. Sebentar lagi kita akan membina 2 jadual berdasarkan entiti murid dan juga entiti borang. Entiti markah. Okey, seterusnya kita akan buat borang. Borang untuk hari ini, pertanyaan, query dan juga laporan. Ini yang kita akan buat untuk tajuk kali ini. Awak tengok kat sini. Kita dah nak start ni sebab kalau nak tunggu sampai ujungnya, sampai ujung tahun ni kita memang tak jumpa. Okay, so kat sini kita akan menggunakan Microsoft Access. Okay, macam mana kita nak guna Microsoft Access ni memang dia dah tunjuk dah satu persatu dalam buku teks. Okay, tapi kat sini lihat kita akan tunjuk semula. Awak boleh nampak cikgu punya screen. Klik bahagian start ni. Okay, kemudiannya awak boleh jumpa akses kat sini. Kalau tak susah sangat, okay, kat bawah sini awak ada nampak gambar search. This one is for search box. Okay, so kat sini awak boleh type saja access. Macam tu. So bila kita type ACC, dia keluar dekat atas sini. Okay, boleh buat tak? Boleh buat tak? Adriana Kristina, boleh buat tak? Ada komputer tak Adriana? Saya pakai PC cikgu. PC ke laptop ke sama, semua ada. InsyaAllah sebab Microsoft Access ni memang dia already install since you install Microsoft Office. Okay, so
Adriana, awak boleh klik tak Ya. dekat bahagian yang bawah ni? Boleh Nampak cikgu. tak? Okey, cuba type access. Jumpa tak? Jumpa. ACC and then awak double klik sahaja. Okey, X tu. Okey, boleh buka tak Adriana? Boleh. Okey, bagus. Yang lain macam mana? Awak tak kisah awak pakai PC ke laptop, sama. Kecuali awak pakai telefon je dia ada problem sikit sebab tak ada lah. Kita tanya Jana Dawifi. Jana Dawifi boleh tak? Boleh cikgu. Jumpa access. Okey, siapa yang tak jumpa access, awak boleh raise hand. Kita boleh guide sama-sama. Okey, tak apa. This one janganlah malu-malu, okey? Siapa tu raise hand? Alif Haziq. Okey, Alif Haziq, cuba share awak punya screen. Takkanlah Daus tak reti Daus ni pakai komputer. Share screen ke cikgu? Share screen. Sabar kita tunggu satu persatu. Firdaus kau jangan nak sembang tak jumpa. Ni pakai komputer ni Firdaus. Okey, kita tunggu Alif Haziq untuk share screen. Okey, yang lain tunggu sebab benda ni sebab tu cikgu cakap dia lebih kepada teknikal. Okey. Kat mana cikgu? Okey, cuba Alif Haziq klik kat bawah, bahagian bawah tu kan ada button search ataupun bawah lagi tepi-tepi. Oh, kau punya macam ni Cuba kau minimizekan kau punya apa ni? Windows. Minimizekan kau. Okey, Okey, atas tu dekat atas bahagian atas paling kanan sebelah tarikh tu. Kanan lagi, kanan. Okey, klik situ. Terus type access. Microsoft. Tu ada nampak tak? Yang tu atas sikit. Tu. Ya. Dekat dalam laptop ada Word kan? Microsoft Word kan? Saya pun tak ada. Saya tak boleh download. Tu dia tulis apa tu? Definition. Ada words tak dekat dalam awak punya komputer? Tak ada. Saya kena cari manual. Macam ni. Awak download dulu. Saya tak boleh download sebab saya version lambat. Bawah. Cuba search bawah, ada access tak? Search dekat ni kotak tu. Kotak search tu. Dia pakai MacBook ni lain macam lah sikit Okey, cuba type access. Tu. Okey. Settle ni. Try for free pun boleh It's up to you. Okey. Okey, settle awak kena download dulu tu. Dia MacBook lain sikit lah orang have ni. Okey, thank you Alif Haziq. Seterusnya, siapa ni? Alif Haziq boleh cikgu lowerkan. Okey, Asfa Ilma. Asfa Ilma jumpa tak? Ya cikgu. Okey, Asma tak jumpa. Okey, cuba share screen Asfa Ilma. Okey. Apa, kita kat sini memang macam tu. Sebab tu cikgu cakap benda-benda ni memang teknikal. Awak jangan cakap pelajar sekolah je, pelajar universiti pun sama. Okey. So sebab benda ni bukan benda yang selalu kita gunakan. Okay, so Asfa Ilma, sebelum kita start apa-apa ni, awak kat dalam komputer ada Microsoft Word? Dia kusyuk kat situ. Cuba type access. Access. Tu? Atas sekali tu. Nampak? Dapat klik saja. Okay, thank you. Okay, cikgu dah boleh lower down kan, hand kan untuk si Asfa Ilma. Sabrullah. Okay, Sabrullah boleh share screen. Okay, kau jangan pakai telefon kau nak share screen. Sama-sama. Okay, Sabrullah boleh share screen.
Okay, tolong share screen. And then sekarang ni kat bawah tu ada tak nampak search box kat bawah tu? Bahagian situ. Okay, type access saja Sabuma. Access. ACCESS. Okay, sekejap. Okay, jumpa tak Ocean? Access. Sabuma ada Microsoft Word lah dekat dalam PC. Sabuma. Sabar. Ya cikgu apa? Ada Microsoft Word ke dekat dalam PC? Ada. Okey, cuba Ada. klik dekat tepi tu window. Mana? Dekat tepi tu, bahagian corner tepi, klik. Okey, cuba search ke bawah, cari Microsoft. Okey, tengok Microsoft Office 2013. Okey, cuba scroll down. Ada tak? PowerPoint. Okey, maybe awak punya ni memang database tadi tu. Database apa tu? Cuba double klik. Ini database apa? Oh, tak ada. Kena install lah. Awak kena install. Awak type saja Microsoft Access, awak install. Boleh tak? Okey. Biasanya dia selalu ada lah. Okey, awak boleh klik pada microsoft.com. Awak boleh pakai trial punya. Okey. Access. Okay. And then awak boleh ni lah. Okay, nanti cikgu try carilah siapa yang tak ada ni, kita akan cari software untuk akses ni lah yang free. Okay, kalau macam cikgu tu susah jugalah cikgu nak uruskan sebab yang ni kalau ikutkan berbayar untuk akses ni hampir RM619. Okay, biasanya awak tak adalah pakai original kan, awak biasa pakai pirate punya. Okay, Sabullah, nanti kita cuba awak try kalau boleh ambil yang trial punya dulu. Okay. Cikgu, saya pun tak boleh pun. Siapa? Dia terus saya Alif Haziq. Alif Haziq, dia tak boleh buka Tak boleh, dia ada option try 1 month for free. Lepas tu dia tulis Microsoft 365. Aku ambil je tu. Ambil trial. Kita memang pakai trial sebab benda ni sebenarnya berbayar. Tapi biasanya awak pun beli laptop pun dia bukannya tak ramai lah beli yang original. Macam tu So kalau ada nanti cikgu akan try carilah awak punya Microsoft Access yang free punya. Okay, so kat sini sebab mostly komputer mesti ada. Okay, seterusnya tadi siapa tadi angkat tangan? Dah tak angkat tangan pula, dah jumpa. Okay, cikgu tak ada, cikgu sumpah, cikgu dah search. Okay, ada Firdaus ke awak sama macam awak punya basic? Okay, saya rasa awak punya basic. Cuba ada, kalau ada laptop lain, awak boleh share option laptop lain. Sebab mostly laptop dia bila kita install Microsoft Office tu, maybe saya ambil yang suite punya lah dia punya. Sebab dia ada dia punya apa tu namanya? Dia ada yang easy, contohnya sedikit lah dia punya software dia, software basic. Okay. Kejap. Access. I think access online. Kita ada Microsoft Access Online. Okay, trial. Kejap. Okay, database online. Sekejap siapa yang tak ada tu kita try jugalah cari.
Dia susah lah benda ni sebab dia ada banyak apa tu namanya, biasa trial. Okay, nanti cikgu try cari awak punya ni yang tak ada. Susah lah tak ada kan. Sebab sekarang semua berbayar. So jarang lah ada Microsoft Access yang free. Okay. Banyak dia berbayar, just free sahajalah. Okay, nanti cikgu try cari untuk cover awak punya masalah ni. Sepatutnya memang ada already installed. Okay, kalau tengok dekat Microsoft tu ni Microsoft Office. Mostly memang kita akan OneNote, kita ada PowerPoint semuanya. Firdaus tolong carilah. Biasanya kalau cikgu cari tu dekatnya Shopee memang murah. Murah saja Microsoft Office Microsoft Shopee. Biasa ada. Kalau ada nanti cikgu carilah, cikgu share kat awak. Kita try tengok ada tak. Dia ada Office 365, dia ada dia punya version-version dia tu. Dia ada professional, nampak tak berapa ringgit ni? RM5.50. Ni. S2019 ni dia punya video. Ada banyak dekat sini, memang sangat-sangat murah. Okay, awak boleh download. Nampak 2007 ni buku tau. Aku jangan bezakan. Kena bezakan jugalah buku dengan software dia. Okay. Boleh tengoklah ada banyak ni sebenarnya. Buy one free one. Okay. Kalau boleh minta tolong abang-abang untuk try install lah benda-benda macam ni. Biasa cikgu pun beli yang kat Shopee ni, dia akan bagi dekat kita dengan berserta key, and then kita akan gunakan lah. Okay. Kalau boleh minta tolong, nampak ni ada Word. Okay, ni nampak ni basic sahaja, Pro Plus. Nanti cikgu cari solution lah untuk awak. Biasa dekat PC dekat sekolah sentiasa ada. Okay. Course. Okay. Macam mana kan? Tak ada. Nanti kita try lah cari solution lain yang tak ada tu. Okay. Saya ada cek satu je laptop. Memungat lah Daus. Sebenarnya banyak laptop. Okay. Pakai IT ni dia banyak tau dia punya laptop dia tu. Ni untuk main game, ni untuk apa? Untuk programming. Contohnya macam tu. Nanti kita carilah solution lain untuk yang tak ada. So yang ada rasa ramai kan, yang tak ada awak boleh follow je lah dulu. Tengok sebab hari ni kita just buat satu jadual untuk entiti murid dan juga entiti markah. Okay, cikgu share screen dulu. Misalnya kita boleh buatlah sedikit. Okay, sabar. Okay, dahulu sabar. Okay. Kalau awak rasa awak teruk, ada lagi teruk. Macam tu Okay, kita lihat dekat sini. Okay, bila awak dah tekan Microsoft Access, semuanya rasa dah tulis kod Access kan? Macam tu, double klik sekali. Bila kita double klik, dia macam ni lah. Okay, macam mana kita nak start? Okay. Kita boleh tengok muka surat. Muka surat 129. Okey. Apa yang
awak kena buat, awak kena klik pada blank database. Okey, kadang-kadang tak semua sama tau sebab version Microsoft Access kita tak sama. Okey, macam cikgu ni, cikgu punya Microsoft Access ni adalah 2000 berapa cikgu punya ni? Uh, 2019. Okay. 2019. Kalau awak punya 2010, dia punya interface dia lain sedikit lah. Tak sama macam cikgu. Okay. So bila awak klik pada home ni, kat bahagian kiri ni home. Okay. Awak kena klik pada blank database. Bermaksud kat sini kita akan buat from raw daripada kosong. Okay. Klik blank database. Okay. Dia akan keluar macam ni. So kat sini dia suruh kita renamekan file tersebut. Okey, kalau merujuk pada buku teks awak muka surat 129, okey, langkah ketiga dia suruh awak tulis. Tapi sebelum tu dia kata suruh create dulu folder. Sebab apa kita kalau boleh kita nak buat satu folder tu untuk database sahaja. Sebab kita tak naklah ganggu folder-folder orang lain So macam mana kita nak create folder? Tepi sini awak ada nampak icon folder. Okay, cuba klik icon folder kat situ. Okay, tak payah susah-susah. Bahagian kiri sini awak cari desktop. Okay, supaya senang nanti folder kita senang cari. Sebab dia dekat desktop. Okay, klik desktop. Okay, create new folder. Klik new folder kat sini. Okay, setakat ni okay ke? Sebab dia macam basic tapi tak apalah kita guide awak satu-satu. Okay? Okay, okey ke ni setakat ni? Boleh respon tak? Okey. Okay. Okay, bagus. Klik new folder. Dia akan nampak tak? Dia create satu folder baru. And then dekat situ awak type kan nama folder dia adalah pangkalan data. PANG, pangkalan data. Beza pangkalan dan juga pangkalan. Okay. And then bila dah you create the folder, you double click folder tersebut, awak tulis dekat file name itu adalah tugasan 1. Tugasan 1 macam tu. Okay. Kemudiannya klik OK. So, window blank database tadi dia dah berubah dah. Tugasan 1.sccdb okay, untuk file kita yang baru. Nampak tak? Okay, nampak tak? Okay, then setakat ni okay ke? Tak nak sebab kadang-kadang terlancur kan. Okey. Adila okey Adila? Okey cikgu. Siapa lagi ni? Zainab okey ke ni Zainab? Cikgu kena tanya satu-satu lah. Hadi okey tak Hadi? Ofal. Aku yang tak okey sebenarnya. Nova, cuba tengok adik ni kejap. Dia buka laptop, ada kelas. Buka laptop, ada kelas. Nova duduk tengok TV. Okay, so setakat ni kita akan klik create. Untuk kita create, satu file yang baru lah. Okay. So sekarang ni kita punya akses ke dalam mode untuk kita bina table. Okay. So kita akan, awak kalau ada buku tab tu buka muka surat 130. Okay, 130 kita akan bina table berdasarkan entiti murid dan juga entiti markah. Okay, kita lihat dekat sini. Okay, kalau awak tengok kat tepi sini kita ada nama table tau. Tepi sini ada nampak tak? Table. Kat sini table 1. So, kat sini what to do. Okay.
kita kena klik pada ikon atas ini. Ada nampak tak ikon view kat sebelah kiri bawah file tu? Nampak. Okay, thank you Adam. Okay, kita klik. Kita klik ikon design view. Okay. Dia keluar macam ni. Table 1. Okay, table 1 adalah nama bagi entity. Okay, so sekarang ni kita nak tukarkan dia kepada entity murid. Macam ni. Kau boleh semua huruf besar. Murid. Macam tu. And then klik OK. Okay, kalau tengok pada bahagian sebelah kiri ni, dia dah tukar dah daripada table 1 kepada murid. Kalau tengok pada bahagian sebelah sini, murid ni nampak tak? Dia sama macam jadual yang sebelum ni kita lihat. Okay, di mana atas ni adalah untuk nama entiti. Okay. Okay. Kat sini sebenarnya kita dah nak masuk dia punya database lah Okay. So, awak tengok dulu kat cikgu punya screen. Okay, sebab sebenarnya awak kena tahu something lah. Okay. Sebab dia ada satu setting-setting yang perlu awak tahu. Okay, sebab kita dah nak masuk data ataupun record sebab data tu pun dia ada pelbagai jenis. Macam awak belajar sebelum ni kita ada, kalau Python lah, kita ada float, kita ada integer. Sama juga macam Microsoft Access. Okay. So kita nak bina dia punya lajur-lajur lah. Kalau awak tengok kita kata kat sini lajur, kita tahu lajur tu adalah attribute. Sekarang kita nak masukkan attribute bagi entity murid. Okay. Kita lihat dekat sini. Okay. Kita ada jenis data auto number. Okay. Di mana auto number ni kita buat nombor 1 and then automatic dia akan masuk nombor 2. Okay. Kalau masuk data yang baru dia akan jadi nombor 3. Itu kita panggil dia auto number. Di mana dia menjana pembilang secara automatik dalam susunan menaik. Okay, contoh bila ada masuk data pertama, dia akan state nombor 1. Masuk data kedua, dia akan state nombor 2. Itu kita panggil auto number. Okay, untuk jenis data yang kedua kita ada text atau short text. Biasanya dia adalah satu untuk jenis string atau kalau dalam Python kita kata string. Kalau dalam Microsoft ni kita kata dia text ataupun short text. Okay, biasanya dia panjang ni adalah maksimum 255 aksara sahaja. Tak boleh lebih daripada tu. Contohnya kalau tempat, nama tempat kelahiran, biasanya nama tempat dia tak panjang lah kan. Tapi kalau kau tulis alamat tu, kita pilih sebagai short text, dia akan jadi masalah. Sebab alamat ni kadang-kadang dia panjang. Okay? Sebab tu cikgu cakap kita kena pilih jenis data yang betul. Kalau kita pilih alamat sebagai short text, dia akan jadi error kat situ. Tak cukup lah pengguna nak type alamat sebab kemungkinan untuk alamat tu lebih daripada 255 aksara. Okay? So kat sini awak kena pilih lah. Kalau kita nak suruh pengguna masukkan data type jenis text atau short text, pastikan yang ringkan-ringkan. Contohnya seperti nama ibu, tak tahu nama siapa yang paling panjang tu, Sofia kelas 3 Bestari tu. Dia nama dia panjang, so cikgu tak sure sama ada lebih tak 255. So siapa Sofia ke siapa nama dia? Lupa lah nama dia. Balki Sofia. Balki Sofia. Awak punya nama tu awak kira ada cukup tak 255? Termasuk jarak. Aksara termasuk jarak. Kira itu kau punya tugasan. Sofia, nama dia panjang lah. So bila kita nak pilih jenis data ni, kita kena tengok kat situ. Okay, kalau memo atau long text, okay, memo atau long text ni adalah untuk teks yang panjang. Maknanya panjang, nama long text kan. Aku nak tulis memo ke, catatan ke kat situ kan. Awak boleh letak panjang-panjang kat situ. Awak boleh gunakan data type
jenis memo atau long text. Okey, seterusnya untuk number of course lah untuk nombor. Contohnya nombor telefon, umur, apa lagi tahun kelahiran, okey, apa lagi nombor telefon dan sebagainya related dengan data jenis nombor. Kau jangan tulis ambil okey dia punya attribute adalah nama tapi kau pilih data type jenis nombor, tak sesuai lah. Biasa untuk nama kita gunakan text ataupun short text. Okay. Date atau time biasanya untuk masa lah, dia akan jadi auto format. Okay, sebab date atau time dia ada format dia tersendiri. Okay. Biasanya macam date tu kadang-kadang kalau orang putih dia suka buat bulan dulu kat depan, tengah-tengah tu hari dan ujung sekali adalah tahun. Kat situ sebenarnya kita boleh setting. Dan nanti bila dia masuk dia akan jadi auto. Okey, contohnya hari ni 30 Julai dia akan automatic keluar 30 Julai. Okey, contohnya macam time pun ada, kita ada masa jenis 24, format 24 jam dan juga 12 jam. Kat situ sebenarnya kita boleh tetapkan jenis data yang kita akan gunakan. Okey, so setakat ni ini adalah penerangan yang perlu awak tahu sebab kita kena pilih jenis data type apa yang kita akan gunakan untuk attribute murid. Okey, mari kita lihat bahagian sini. Oh, this one star. Okey, kita lihat pada yang seterusnya dekat access. Okey. Macam tu. Okey, kita lihat dekat sini. Okey, sekarang ni kita punya dia mesti click view, pilih design view dekat sini. Awak kena onkan design view. Okay, so sekarang ni mode dia adalah design view. Kita nak design, nak reka bentuk attribute bagi murid tersebut. Okay, so apa yang awak kena buat adalah masukkan nama medan dan jenis data dekat sini. Okay, kat sini kita letak ID underscore ID, betul salah, ID underscore murid. Dia mesti sama ID underscore murid, dia tak boleh ada jarak. Kau jangan letak letak jarak. Dia sama macam Python. Bila kita istihar satu-satu pun boleh ubah, dia tak boleh ada jarak. That's why kita letak underscore. Okay? Kalau ada jarak dia akan jadi alat nanti. Okay. So kat sini untuk nama, data type jenis apa yang sesuai dekat sini? Kalau awak tengok kat sini sebenarnya ada banyak, tapi yang tadi yang common kita gunakan. Okay, untuk ID murid. ID murid awak tahu biasanya dia ada kandungan abjad, dia ada kandungan nombor. Contohnya ABC 1, 2, 3 adalah ID murid untuk Adam. Contoh macam itulah. Okay. Lepas tu Afaf, ABC 1, 2, 4. Kalau siapa lagi? Nafis, ABC 1, 2, 6. Contohnya itu adalah ID murid. So agak-agak awak ID murid data type jenis apa yang sesuai kita gunakan? Cikgu nak tanya orang lah. Okay, tengok. Sekejap sangat benda ni memang sangat-sangat sekejap. Okay, tapi kita settlekan dululah untuk entity murid. Okay, which one? Mana yang sesuai? Okay, kita nak minta Adel daripada 3 Farabi. Adel, I know you are there, so tolong bagi jawapan. Sekiranya tak boleh cakap, awak boleh tulis dekat ruangan chat. Okay, jangan malu-malu. Okay, Adel. Apakah data type yang sesuai untuk ID murid? Adel ada tak ni? Adel, kau jangan main game dia, kau kena bagi jawapan ni juga. Kat sini cikgu klik kat mana? Yang manakah yang paling sesuai? Long text ke, number ke, large number ke, date of time ke, currency ke? Currency biasanya berkaitan dengan mata wang lah. Adel? Ada tak Adel? Ke Adel lah? Cikgu minta ada Wajdi lah. Ada Wajdi sekurang-kurangnya awak datang ni awak dapat something. Okay? Adel tak nak jawab. Okay, macam mana cikgu nak bagi markah ni? Adil tapi tak ada orang cakap apa. Tak ada penglibatan, susah jugalah kita nak bagi markah. Okay, Hanis Tasri. Yang sesuai data type jenis apa untuk ID murid ni? Lagi
Kelas Cikgu Suzana guys. Kau jangan nak lambat-lambat tau. Ada matematik. Untuk apa cikgu? ID murid. ID murid cikgu cakap dia contain huruf, biasanya dia ada aksara dan juga number. Okey, tadi Anis cakap apa? Short text. Long text. Long text tu panjang lah sebab biasa ID murid awak rasa lebih daripada 255 aksara ke? Tak. Biasanya tak banyak. Biasanya kita pakai short text. Bukan susah pun. Salah pun cikgu tak marah. Bagus. Short text. Sebab dia contain dengan aksara dan juga number. Okey. Okey, kemudiannya kat bawah sini kita ada, kalau awak tengok muka surat 132, kita ada nama murid, nama underscore murid. Dia buat huruf besar murid. Awak kena sama sebab nanti kalau dia tak sama, dia tak boleh nak call balik. Jantina, awak tulislah semua kat sini. Akaun. Seterusnya nama kelas. Dia tak kenalah. Okey. Underscore kelas, huruf besar KLES. Kemudiannya nama underscore guru underscore kelas. Dapat kad ni awak kena pilih yang betul lah. Okey. Kalau awak tengok nama murid pakai short text, jantina short text, lelaki perempuan, kaum pun short text sebab dia akan tulis Melayu apa semua kan. Nama kelas biasanya short text juga dan juga nama guru kelas pun short text. Nampak? So data type yang kita gunakan adalah data type yang betul. Okay. Ini kita buat untuk entiti murid. So untuk hari ni kita buat sampai entiti murid lah. So untuk next class, cikgu nak awak siap-siap buat untuk entiti markah. Yang ni cikgu dah ajar dah untuk entiti murid. Awak kena buat untuk entiti markah saja. Lepas tu awak hold on dulu, nanti kita akan buat yang lain lah. Okay, kita boleh buat pilihan dekat situ, nanti kita ajar satu persatu. Okay, so kalau awak nak rasa lagi monok, belajar lagi bagus, okay, nanti awak masuklah kelas sains komputer tingkatan 4 nanti. Awak akan belajar lebih lah advance. Berbanding yang kita belajar ni, ini adalah untuk beginner. Okay, so yang ini cikgu nak awak buat adalah yang tadi tu lah entity markah kat sini. So bila dah siap, rasa kita nak sambung after that, kita klik button save dekat atas ni. Okay, klik button save kat sini. Sekejap Okay, klik button save dekat atas tu. And then dia akan auto save. Sebab tadi file nama file pun kita dah rename, and then folder dia pun kita dah decide dah which one. Okay, so tugasan untuk hari ni awak kena buat untuk entity markah. Okay, so setakat ni clear? Alan Najwa, okay yes, Alan Najwa. Thank you Irina. Cikgu. Ya. Saya tak beli lagi tau yang access tu. So tak boleh nak guna. Boleh guna apps lain ke kena beli juga? Nanti cikgu cari dulu solution. In case ada apa-apa nanti cikgu akan inform dekat dalam Telegram lah sebelum keluar, cikgu nak awak delete lah ni 3 Farabi ni, ada lagi makhluk-makhluk Allah ni. Ada dekat sini. Cikgu pun confused, takut dia tak masuk lagi kat Telegram. Awak dah masuk Telegram macam Akil ni, tolong left group. So make sure, sebab cikgu tak naklah hantar link banyak-banyak kali tolong left group. 3 Razi, siapa ada lagi ni? Hamba-hamba Allah yang ada lagi, Haziq, Aiman, Hana pun ada lagi dalam ni, tolong left group. In case kalau dah masuk Telegram, awak boleh left group dalam WhatsApp. Banyak sangat group kita Untuk yang tadi tu kita akan
try cari solution lain. And then untuk video untuk hari ni, untuk kita guide sampai kita buat tadilah entiti murid, kita akan upload dekat dalam Telegram sebab benda ni kena ambil masa juga. Dia kalau boleh, kita tak boleh upload menggunakan drive. Sebab bila drive tu dia akan lambat nak buka Sebab tu cikgu kena transfer dulu masuk dalam YouTube and then baru masukkan dekat dalam Telegram. Okay, so setakat tu kita akan tengok kehadiran lah. Okay, so ada banyak kat sini. Cikgu ambil satu-satu lah sebab kat sini pun kadang-kadang dia tak valid juga. Okay. Yang ni dah save, awak boleh close access tu. Yang tak ada nanti bila awak jumpa access tu, awak boleh view balik lah kita punya video. Sebab nanti next week kita kena tik tahu siapa yang tak hadir. Sebab tu sekarang cikgu-cikgu memang sangat-sangat nak tengok dia punya apa tu namanya, awak punya kehadiran. Sebab dia ni berapa peringkat selama. Okey, tu dia 2 razi. Kita tengok 3, tingkatan 3. Kita ambil 3 bestari dulu. Okey, if awak ada, awak boleh raise hand. Okay, kita start from insert kat sini kolom. Yang tak ada tu nanti kita cari solution, okey? 30 Julai. Okey, untuk kelas 3 bestari, if ada awak boleh raise hand lah Okay. Kita tengok kat sini 3 bestari. Haziq Zarif. Dia ada Nafis. Tak Nafis. Macam tadi ada nampak Nafis, betul tak? Aku ni tak perasan ke dia masuk classmate dulu. Amna Syurfa. Ada tak Amna Syurfa? Amna Syurfa. Rasa macam ada. Nafis dengan Amna ada cikgu. Okey, Nafis dengan Amna ada. Okey, Dania Syakira. Okey, Nik Aina tadi ada, Nik Zainab ada, Idina Ismail ada, Adriana Kisina ada, Amira Azman. Ada Amira ni memang ada masalah ke? Tolong PM tepi Okey, Baki Sofia. Ini macam ada. Fatimah Ramalik. Hana Sofia. Alicia. Okey, tadi Diana ada. Okey, 3 Farobi. Ada Wajdi ada tapi dia tak nyaut tadi. Hadi Zarif, Hadi Aziz ada. Anas ada tak? Anas pun biasa dia tak hadir Okey, 0. Hadi Ifan ni biasa dia kerja ada, kerja tak ada. Ada. Sabullah ada, Aizal ada, Asfar Ilma ada, Fatin Syairah ada. Okey, Hanis Nasrin ada, Ima Aisyah ada. Yang cikgu tak perasan ni, Ima Aisyah tak ada. Okey, Elisa tadi ada, Aida Amira ada, Akira Akil ada, Mawarni ada, Sufi Alia tadi ada, Mamada ada, Siti Zulalina. Siti Zulalina nama dia kok bawah sekali. Okey, 3 Razi. Okey, ada Mukris ada. Amir Razin ada tak Amir Razin? Tak ada Danish Hakim biasa tak ada. Mio ni kerja ada, kerja tak ada. Okey, Mio ada satu. Ucup ada. Ashraf tak? Ashraf ada Ashraf, bukan Yusuf. Tak ada Daus ada. Aziz Aiman tadi ada. Syami tak ada pula hari ni Adila Husna ada. Afaf ada. Alia Najwa ada. Ifahud ada. Hana Khairina.
Hana ni dia seronok belajar ASK. Okay, Ali ada. Hana Khairina. Tak ada. Okay, Ros Fikriah tak ada. Syifa tak ada. Okay, so this one is kehadiran hari ni. Okay, 10 sahaja daripada kelas Razi Okay. Last but not least, kita punya apa tu? Message. This is our wheel of name. Minggu lepas ada berapa orang? 2 orang je claim. Korang memang tak nak pelik lah. Dia tak nama yang tak ada kat sini. Asfa, apa semua ada Cikgu shuffle lagi. Okay. Kemudian spin. Okay, kita akan ambil dulu kelas Bestari lah. Okay. Minggu lepas ada yang tak claim. Awak tak payah malu-malu. Kalau tak ada, awak pakai bill, cikgu transfer je. Okay, ni kelas apa ni? Dania. Dania ni kelas mana? Bestari. Ngam lah tu. Dania Bestari boleh PM cikgu. Beritahu awak punya apa benda jenis awak punya top up tu. Dan cikgu bagilah. Kelas awak je. Kelas form 3 je cikgu buat macam ni. Sebab kelas form 3 bagus-bagus semuanya. Okay. Remove. Okay, kita try shuffle satu lagi. Kalau boleh kelas 3 Razi. 3 Razi. Ni Amna bukan 3 Razi. Okay. Close. Okay, Amna bukan 3 Razi. So kita nak murid daripada 3 Razi. Ni Hana apa ni? Hana mana ni? Hana pun tak datang. Lantak dia lah. Okay. Lagi sekali. Afaf. Okay, 3 Razi. So Afaf boleh PM cikgu. Beritahu je awak punya apa, you mobile ke apa ke. Cikgu terus bagi pin. Awak pin tu awak nak top up bila-bila pun tak ada masalah. Okay. And the last one daripada 3 Farabi lah Tadi 3 Razi dah ada, 3 Razi dah ada. Sofia Alia. Okay, kalau tak ada cikgu transfer je duit. Macam tu, yang sama nilai lah. Takkanlah aku nak transfer lebih daripada tu. Okay, so 3 orang, Sofia, Alia, Afaf dan juga siapa tadi? Dengan Dania. Okay, 3 orang. Okay, so boleh PM dia cikgu terus. Okay, sebab this one is ada limit lah. Next year takkanlah orang cakap apa? Bukan limit lah, kira cukup lah 3 semua kelas dapat kan. Supaya adil dan sama. Okay, saya Nurhana, 3 Razi. Okay, tak apa. Okay, so setakat tu saja kehadiran kita ambil. Tolong settlekan untuk NTT markah. And then next week kita akan jumpa lagi. Yang tak ada, kita akan cari solution lain dan cikgu akan update lah dalam Telegram. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Fatin. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, Terima kasih, sama-sama cikgu. semua. Cikgu saya hadir lah, okay. Tengok Fatin ada tak? Terima kasih. Minta maaf cikgu. Sama-sama Adriana. Fatin macam ada Syairah datang. Okay, saya ada rasa.